Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Hulu Selangor. Soalan saya nombor 6. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebagai seorang doktor, saya ingin mengucapkan tahniah pada Hulu Selangor kerana bertanyakan soalan yang sangat penting untuk wanita. Kerana penyakit kanser cervix ini boleh dicegah dan dirawat di peringkat awal dan dapat menyelamatkan nyawa. Tuan Yang di-Pertua, dalam perancangan awal PKB 40, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengambil kira pelbagai aspek. Saringan Pap smear tidak dimasukkan sebagai sebahagian dari manfaat saringan setelah KKM mengambil kira beberapa perkara. Pertamanya, terdapat pelbagai agensi yang menjalankan saringan kanser cervix melalui teknik Pap smear. Antaranya adalah klinik kesihatan, semua klinik kesihatan dan hospital di bawah KKM, termasuklah klinik desa sekali, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, Pakeso, hospital-hospital universiti di bawah KPT, organisasi bukan kerajaan NGO seperti Federation of Reproductive Health Associations Malaysia FRHAM dan National Cancer Society of Malaysia CSM, klinik-klinik di bawah PBT seperti di negeri seperti Pulau Pinang dan Selangor, serta hospital-hospital di bawah Angkatan Tentera Malaysia. Walaupun kanser cervix merupakan kanser ke-9 tertinggi bagi semua kanser di Malaysia, namun kadar insiden bagi kanser ini adalah rendah, sebanyak 6.2 per 100,000 populasi berbanding dengan kanser payudara iaitu 34.1 per 100,000 populasi. Oleh itu, saringan kanser payudara diberi keutamaan untuk dimasukkan sebagai sebahagian dari pakej manfaat saringan kesihatan PKB 40. Di samping itu, pada peringkat permulaan dengan bajet sebanyak 20 juta, Kementerian perlu menghadkan bentuk-bentuk manfaat yang boleh diberikan melalui saringan kesihatan PKB 40 ini mengikut keperluan dan kepentingan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Puan Jun untuk soalan tambahan pertama. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan yang diberi, dan juga terima kasih kepada Kementerian kerana telah banyak usaha yang telah diusahakan. Kita sedia maklum, peratusan wanita yang perlu untuk ujian masih rendah, sedangkan peratusan wanita yang mengidap kanser cervix kiat meningkat. Dan oleh itu, apakah usaha lain daripada kementerian dapat dilaksanakan daripada kempen selain daripada kempen kesedaran? Dan adakah pihak kementerian bersedia untuk mewajibkan supaya setiap wanita yang berkahwin untuk menjalani ujian ini secara berkala sebagai satu usaha untuk mengesan ataupun mengekang wanita daripada kanser cervix ini? Dan sekiranya mereka yang menjalani ujian tersebut disyahkan normal, dan apakah pula langkah pencegahan awal oleh kementerian memastikan mereka terus kekal sihat tanpa kanser cervix? Sebab ini amat sangat penting, sebab wanita bukan saja melupakan tulang belakang kepada keluarga, malahan kepada negara. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Hulu Selangor, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Kanser cervix ni yang ketiga. Kalau dalam orang perempuan, dia yang ketiga yang tertinggi sekarang ini. Dan sehingga setakat ini, Pap smear merupakan saringan utama. Dan kalau di KKM, percuma aja. Daripada semua agensi yang buat tadi, kalau KKM percuma aja. Bayar RM1 pendaftaran, lepas tu percuma buat. Tetapi apa yang kita dapat daripada dapatan daripada National Health and Mobility Survey tahun 2019, 60% wanita tidak melakukan Pap smear sejak 3 tahun yang lepas. 60%. Dan 25% tidak tahu ada kaedah-kaedah lain. Jadi kita bimbang. Yang mana adakah wanita tidak tahu ataupun tidak peduli? Dan kenapakah perkara ini berlaku? Kerana dapatan capaiannya hanya 25%. Sedangkan target kerajaan adalah 40%. Dan kita tahu penyakit ini penyakit yang boleh dicegah. Ada vaksinasi dan ada rawatan dan sebagainya. Jadi, Tuan Speaker, saya rasa apa yang menjadi masalah sekarang ialah ujian yang dilakukan tu. Saya dapat maklumat sebagai seorang doktor, Pap smear ini bukanlah bukan satu yang selesa. Dia tak selesa dan ramai wanita yang malu
dan ada yang takut dan mungkin ada juga yang tak peduli. Hari ini kerajaan telah meluluskan satu lagi cara saringan, iaitu dengan melakukan ujian HPV. Ujian HPV ini telah dilakukan secara berfasa dan peringkat rintisnya telah dijalankan pada bulan 9 pada 2019, iaitu memilih empat negeri. Dan insya-Allah dengan keputusan yang baik ini akan diteruskan dengan 4 negeri dan kerajaan berharap pada tahun 2023 dapat menyeluruh menggunakan. Tuan Speaker, bagi saya peluang sikit. Apa yang saya bawa hari ini Flock Swab. Kerana ramai wanita mengatakan pap smear ni ada yang kata menyakitkan. Tetapi ini adalah satu program ujian HPV yang mana mereka dapat lakukan sendiri. Dengan guidance mereka dapat lakukan sendiri dan tidak sakit dan mudah dan tidak ada rasa takut. Contohnya Tuan Speaker, saya bawa Flock Swab hari ini. Ini buka, dimasukkan, dipusing 10 kali, ditarik dan dimasukkan dalam dan berikan pada petugas kesihatan. Semudah itu. Dan ini adalah kaedah saringan yang terkini di dunia sekarang ni, terutamanya Australia melaksanakan perkara ini dan ramai dapatan yang lebih. Dan dengan ini kita dapat insya-Allah satu hari melupuskan kanser cervix umpamanya, kan? Dan nyawa akan terselamat. Seperti yang Hulu Selangor tanya tadi, apakah kita akan melakukan? Kalau mereka didapati positif, maka kita akan refer terus kepada ONG, onkologis secepat mungkin untuk rawatan awal. Dan kalau tidak, kalau dengan ujian HPV ini setiap 5 tahun sekali. Sedangkan ujian pap smear itu 3 tahun sekali. Yang kita dapati dapatannya tidaklah memberansangkan. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Beaufort. Yang Berhormat Beaufort. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Bersemangat sekali sahabat kita Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab soalan perkara ini. Saya dengar tadi dengan teliti bahawa peratusan yang mengambil pap smear ini tidak tercapai, ya, 25% dengan izin. Jadi apakah sasaran kementerian pada tahun 2020 ini, 2021 dan 2022 ditingkatkan lagi sasaran ini, dan bagaimana caranya kementerian usaha kementerian bagaimana caranya untuk memastikan sasaran ini dapat supaya ramai lagi wanita kita yang ada di luar sana melalui pap smear ini. Dan bagaimana pula cara tadi satu sistem yang baru yang diperkenalkan ini, bagaimana caranya untuk kaum wanita mendapatkan, adakah melalui pergi ke hospital, klinik dan sebagainya supaya kita dapat maklumkan lagi kepada ramai wanita di luar sana. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Habib Beaufort. Ya, bersemangat Tuan Speaker sebab apa kita sayangkan wanita kita. Apa yang saya nak nyatakan di sini, kerajaan memang daripada dulu lagi dah telah melakukan saranan, nasihat dan juga kursus dan sebagainya untuk menerangkan kepada rakyat bahawa ini adalah kanser yang membunuh. Sebab tu hari ini WHO umpamanya telah menyarankan gerakan usaha untuk menghapuskan kanser cervix. Dan apa yang kita dapati hari ini, kalau dapatannya cuma 25%, kalau hanya 60% wanita tidak melakukan pap smear pada 3 tahun yang lepas. Bermakna kita risau juga wanita-wanita yang ada kat sini. Atau kerana yang kita dapati kerana malu dan takut dan tidak selesa. Sebab tu saya nyatakan tadi kaedah yang terkini iaitu ujian HPV tadi. Dan kerajaan akan meneruskan melalui program-program umpamanya LPPKN di bawah Kementerian Wanita dan semua agensi-agensi yang melakukan ujian pap smear tadi untuk meneruskan, menceritakan dan memberi kesedaran kepada wanita-wanita di negara ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, keputusan daripada projek rintis pada empat negeri itu, di Putrajaya, Kuala Lumpur dan di Kelantan dan di Kedah, sangat memberansangkan. Sebab apa? Dapatannya mereka dapat melakukan 98% melakukan ujian ini dengan sendiri. Dan dapatan yang tinggi juga yang tidak ada masalah HPV. Jadi kerajaan akan meneruskan rintis ini, akan meneruskan kepada 4 negeri lagi dan memang menjadi hasrat kerajaan pada tahun 2023 untuk meneruskan usaha untuk menggantikan saringan kanser cervix ini dengan menggunakan ujian HPV iaitu ujian PCR. Jadi ini mudah-mudahan dengan wujudnya soalan yang penting hari ini
saya mengharapkanlah rakyat Malaysia yang wanita dan juga suami-suami dan penjaga-penjaga lain menasihati wanita kita supaya sedar dan insaf perkara ini, kerana kanser ini boleh membunuh masa depan kita. Terima kasih. Satu lagi soalan tambahan. Satu lagi soalan. Silakan Yang Berhormat Kuala Selangor. Ringkas ya. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri yang sangat bersungguh dan passionate sekali membuat penjelasan tentang cervical cancer dan juga kaedah yang baru yang merupakan kaedah HPV tadi on your DNA diagnostic testing for HPV. Saya beralih sikit Datuk Yang Dipertua bercakap tentang masih lagi dalam aspek PKB 40 kalau dapat dipertingkatkan screening terhadap hepatitis B yang dibuat atas pregnant mothers ini yang lazimnya dibuat di private hospital. Apakah PKB 40 program yang telah kami mulakan dahulu ketika kita mentadbir dapat kita lanjutkan ya untuk prevent vertical transmission of hepatitis B ya untuk mengelakkan liver cancer, chronic hepatitis in newborn dan supplement our neonatal help with this neonatal hepatitis with this new program. Dapatkah kiranya KKM mengambil pertimbangan itu ya yang lazimnya sekarang ini dibuat di hospital swasta dan tidak di hospital kerajaan. Terima kasih Ketua Itu atas pertimbangan ini. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih sahabat saya Kuala Selangor. Satu soalan yang baik tentang PKB 40 ni. Sebenarnya PKB 40 ni satu usaha yang sangat murni, yang sangat baik. Sebab itulah Kerajaan Perikatan Nasional akan meneruskan program PKB 40 ini. Dan sesuatu itu akan memperbaiki lagi perkara yang manfaatnya terkandung dalamnya. Macam saya kata tadilah, kalau berbalik sedikit pada kanser cervix tadi. Permohonannya adalah untuk masukkan sebagai manfaat. Tetapi jika berlaku, sebab kita boleh cegah dan peringkat awal boleh dirawat, jika berlaku juga kanser cervix, maka mereka ini tergolong dalam mereka-mereka yang ada kanser. Dan mereka yang ada kanser boleh mendapat manfaat daripada program PKB 40 melalui manfaat 3 dan 4. Kerana manfaat 3 dan 4 ialah untuk pesakit-pesakit kanser di dalam B40 dan juga untuk mendapat insentif transport untuk perbelanjaan pengangkutannya itu. Jadi begitu juga dengan hepatitis B umpamanya, satu lagi penyakit yang boleh mendatangkan kanser juga pada akhirnya. Satu penyakit yang boleh merosakkan liver kita pada akhirnya. Sudah tentulah kita hari ini pada peringkat awalnya kita melihat kepada apa yang boleh mencegahkan hepatitis B. Jadi maknanya kita kena tahu apakah yang menyebabkan hepatitis B. Kalau kita dapat lihat dulu umpamanya penagihan dadah, mereka yang menggunakan suntikan ataupun daripada seks rambang dan sebagainya. Ini melibatkan perangai-perangai manusia. Jadi pada saya peringkat pertamanya ialah kerajaan patut tingkatkan kesedaran tentang penyakit hepatitis B ini dan masalah kanser yang akhirnya akan kena kanser hati itu, sirosis dan kanser hati. Jadi memanglah PKB 40 sekali lagi saya nak nyatakan Kerajaan Perikatan Nasional sangat-sangat suka dengan program ni dan akan meneruskan program ni. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa peringkat awal kita begitu berhati-hati tentang manfaat-manfaat yang nak dimasukkan ini kerana dana yang diberikan. Kerajaan dulu janji 100 juta, tapi bagi 20 juta. Dan hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan 50 juta lagi tambahan melalui program penjana untuk menolong PKB 40 ini supaya ini akan memberikan kesihatan yang lebih baik pada golongan-golongan yang miskin yang tergolong dalam golongan B40. Terima kasih Tuan Speaker.